Assalamualaikum dan hai guys. Korang tahu tak, tahun ni je dekat Malaysia dah ada 496 kes berkaitan dengan keracunan makanan. Banyak kan? Salah satu faktor dia sebab kaedah penyediaan dan penyimpanan makanan yang salah atau tak bersih. Jadi saya kat sini nak cerita tentang cara-cara yang betul untuk menyimpan makanan. Cara penyimpanan makanan ada 3. Penyejukan, pembekuan dan penyimpanan pada suhu bilik. Cara pertama penyejukan, iaitu menyimpan makanan di ruangan dingin di dalam peti sejuk. Saya akan sebut beberapa situasi yang selalu berlaku dekat rumah. Situasi pertama, contoh korang tak dapat nak habiskan gulai yang korang dah masak, mestilah korang nak simpan dalam peti sejuk kan? Sebelum korang simpan tu, korang kena pastikan makanan tu diletakkan dalam bekas tertutup. Lepas tu, bila nak simpan tu, kena simpan di bahagian yang paling atas kat dalam peti sejuk. Cara ni kita dapat kurangkan pengeringan, pencemaran, perubahan bau, lepas tu dapat elakkan makanan tu daripada tertumpah dan seterusnya menyebabkan pencemaran silang. Seterusnya, cara betul nak simpan telur dalam peti ais, kita kena simpan di bahagian yang lebih sejuk. Contohnya seperti di bahagian laci peti sejuk, sebab kat situlah suhu sentiasa stabil berbanding dengan rak di pintu peti sejuk. Bagi sayur-sayuran pula, sayur tu kena bungkus dulu dengan beg plastik yang berlubang sebelum diletakkan di bahagian paling bawah peti sejuk. Kita buat macam ni untuk elakkan daripada sayur tu cepat rosak. Next, jangan buat dua perkara ni. First, kita tak boleh simpan makanan dalam tin yang dah dibuka dalam peti sejuk. Nak simpan boleh, tapi kena pindahkan makanan tu ke dalam bekas plastik atau bekas kaca. Next, jangan simpan makanan yang masih panas ke dalam peti sejuk. Sebaik-baiknya, sejukkan dahulu supaya suhu dalam peti sejuk tak terganggu dan boleh jejaskan proses penyejukan bahan makanan yang lain. Cara penyimpanan yang kedua ialah secara pembekuan, yang mana kita simpan makanan kita dekat bahagian freezer sebab kita nak makanan kita untuk tahan lagi lama. So ada 4 benda yang kita kena take note kat sini. Yang pertama sekali, untuk semua bahan mentah, terutama yang bahan mentah yang besar, ikan, ayam, daging, kita kena potong kepada bahagian lebih kecil dulu sebelum disimpan sebab kita nak kurangkan tempoh pembekuan, so kurangnya risiko untuk bakteria membiak dekat makanan kita tu. Yang kedua, kita kena basuh terlebih dahulu bersih-bersih. Kita tak boleh balik je dari pasar, kita terus simpan dalam freezer dengan darah-darah semua dekat plastik tu kan. Tak nak macam tu. Yang ketiga, bila kita nak simpan, kita kena simpan dalam plastik ataupun bekas yang bertutup. Kita tak boleh biarkan dia terbuka macam tu je. Yang keempat, yang terakhir sekali, kita dilarang untuk menyimpan secara padat sebab kita nak biarkan udara dalam freezer tu mengalir dengan lebih baik dan menyeluruh, so lagi cepat makanan-makanan dalam tu dibekukan. Hai, so saya nak share tentang do's and don'ts cara penyimpanan makanan pada suhu bilik. Kalau kita amalkan cara penyimpanan makanan yang betul, ini akan bantu kita untuk meminimalkan makanan menjadi basi, tercemar dan membazir. Do's kita yang pertama, makanan yang kering kena simpan dalam bekas yang bertutup rapat. Contohnya macam tepung, gula dan beras. Mak kita banyak Tupperware kat rumah, so simpan dalam tu untuk elakkan pencemaran daripada serangga, tikus dan sebagainya. Seterusnya, roti pun kena simpan pada suhu bilik dalam bekas yang bersih dan kering. Yang ni ramai still simpan dalam peti sejuk, tapi sebenarnya simpan roti dalam peti sejuk ni buat roti jadi kering, keras dan rasa macam berkapur. Dos kita yang ketiga, buah-buahan yang belum masak macam pisang atau tembikai kena simpan pada suhu bilik juga. Tembikai akan jadi pucat dan isi dia keras kalau kita simpan dalam peti sejuk. So next time, kita just perlu sejukkan bila nak makan sahaja. Akhir sekali, jangan buat dua perkara ni, iaitu simpan makanan bersama dengan bahan kimia, ubat atau racun. Dan yang kedua, jangan biarkan makanan kita yang telah dimasak terhidang melebihi 4 jam pada suhu bilik. Jadi itu sahaja daripada kami. Semoga bermanfaat untuk semua.